Okay, welcome back semua. Okay, so pada video ini kita akan sambung kita punya perbincangan kita berkenaan dengan satu topik 2.5 iaitu pertukaran gas dalam tumbuhan. So tadi dalam video pertama kita dah pun tengok tentang adaptasi dalam sistem respirasi bagi haiwan. Okay, so sekarang kita tengok bagaimana berlakunya proses pertukaran gas dalam tumbuh-tumbuhan pula. Okay, so mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan ini biasanya dia akan melalui tiga struktur utama ini iaitu melalui daun, melalui batang dan juga melalui akar. Okey. So inilah tiga bahagian tumbuhan yang terlibat dalam proses pertukaran gas terkait dengan persekitaran iaitu daun, batang dan juga akar. Di mana ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar. Okey, untuk pertukaran gas ini berlakulah. Okey. So mainly gas ini dia akan bertukar dalam daun. Okey, tapi ada setengah tumbuhan seperti tumbuhan bakau dia akan menggunakan akar sebagai medium untuk pertukaran gasnya. Okey. So bezanya antara haiwan dan juga tumbuhan ialah tumbuhan ni dia ada dua proses yang berlaku. Okey, bergantung kepada kehadiran cahaya. Di mana dalam konsep pertukaran gas dalam tumbuhan kamu kena ingat balik tentang proses fotosintesis dan juga proses respirasi. Okey, so pada waktu siang, okey, kebanyakan tumbuhan-tumbuhan hijau ini akan melakukan proses fotosintesis di mana karbon dioksida akan diambil daripada persekitaran dan akan diolah untuk menghasilkan kanji, dan hasil daripada proses ini akan menghasilkan gas oksigen yang akan menjadi bahan buangan daripada tumbuhan untuk ke persekitaran. Okay, itu adalah proses fotosintesis, karbon dioksida diambil, oksigen dibawa keluar. Okay, pada waktu malam pula, seperti organisma yang lain, tumbuhan juga dia akan melalui proses respirasi biasa di mana pada waktu malam oksigen pula akan diambil dan akan digunakan untuk tujuan respirasi sel dan tumbuhan akan membebaskan karbon dioksida. That's why pada waktu malam kita tak digalakkan untuk bersenam. Okey, sebab pada waktu malam juga tumbuhan dia akan menggunakan oksigen sama seperti organisma iaitu manusia dan juga haiwan yang lain. So competition is very high lah at night. Okey, sebab itulah kenapa tak digalakkan untuk kita berjogging lah apa semua tu pada waktu malam sebab kita akan bersaing dengan tumbuh-tumbuhan lagi. Alright. So kita kekurangan oksigen pada waktu malam. Alright. So siang fotosintesis, carbon in, oksigen out. Malam respirasi, oksigen in, karbon dioksida out. Okey, so inilah proses pertukaran gas yang berlaku dalam tumbuh-tumbuhan. Okey. So bagaimanakah berlakunya proses pertukaran gas ini? Kita tengok kepada bahagian daun terutamanya. Okey, ingat balik masa form 1 kamu ada belajar struktur daun. Okey, dalam bab 2 sel. Alright. So resapan gas, okey, terutama resapan karbon dioksida ini akan melalui liang-liang stoma yang terdapat pada bawah permukaan daun, okey, dan dia akan masuk ke dalam dan dia akan melalui antara sel dalam daun. So dalam daun ni ada banyak sel-sel, ada sel palisade, dia ada xylem, dia ada phloem. So dia ada sel yang menjalankan fotosintesis, dia ada sel yang menjalankan proses pengangkutan iaitu berkas vaskular. Okey, so ada sel yang menjalankan respirasi sel. So daun ni nampak nipis, kita cross sectionkan dia ada banyak sel-sel yang berlapis. Tetapi udara akan masuk dan keluar daripada daun melalui liang-liang stoma. Okey, di mana pada waktu siang ketika berlakunya fotosintesis, karbon dioksida dia akan masuk, dan dia akan meresap masuk ke dalam sel palisade untuk menjalankan fotosintesis, dan sel palisade ini akan membebaskan gas oksigen dan gas oksigen akan dikeluarkan semula juga melalui liang-liang stoma tersebut. Okey, dan bukaan liang stoma ini pula dia adalah bergantung kepada sel pengawal. Okay. So sel pengawal adalah sel yang mengawal bukaan liang-liang stoma pada permukaan bawah daun. Kan bergantung kepada kepekatan kanji dalam sel pengawal. Pada waktu siang, sel pengawal juga dia ada klorofil dan dia juga akan menjalankan proses fotosintesis. Bila dia menjalankan proses fotosintesis, maka kepekatan kanji dalam sel pengawal ini dia akan semakin bertambah. Bila kepekatan kanji ini bertambah, maka kita akan menggunakan konsep osmosis, di mana osmosis ialah proses di mana berlakunya pergerakan molekul air dari kawasan yang berkepekatan molekul air tinggi kepada kawasan yang berkepekatan molekul air yang rendah. Okey, so osmosis ialah pergerakan molekul air sahaja
Daripada kawasan yang berkepekatan air yang tinggi kepada kawasan yang berkepekatan air yang rendah, okey, melalui membran separa telap, okey, semi permeable membrane. Okey, kenapa semi permeable? Sebab kita hanya membenarkan molekul air sahaja merentasinya. Okey, kalau fully permeable maka zat-zat terlarut juga boleh merentasi barrier tersebut. So dia tidak dipanggil sebagai osmosis. Okey, so dengan menggunakan istilah semi permeable ataupun membran separa telap, maka hanya air sahaja yang boleh merentas melalui membran tersebut. Okey, so itulah osmosis. So dalam konteks ini, bila kita tengok pada sel pengawal, bila mempunyai kepekatan kanji yang tinggi. So kanji itulah zat terlarut. Okey. So bila dia mempunyai kepekatan kanji yang tinggi, maka osmosis akan berlaku di mana air akan masuk, akan diserap masuk ke dalam sel pengawal. Okey, bila air diserap masuk dalam sel pengawal akan menjadi lebih segah. Maksudnya vakuol dalam sel pengawal itu dia akan penuh dengan air. Okey, so bila sel ini menjadi segah, maka sel pengawal bila dia banyak air, dia segah dan dia akan membengkok. Bila dia membengkok, liang stoma akan terbuka. Okey, so bila pada waktu malam, okey, atau bila tiada kehadiran cahaya, so fotosintesis takkan berlaku, kepekatan glukosa juga akan mula menurun, maka the same thing, osmosis akan berlaku lagi, air akan diserap keluar daripada sel pengawal, maka sel pengawal akan menjadi flaccid, dan bila flaccid dia akan menjadi lurus dan akan menutupi liang-liang stoma. So bukaan liang stoma ini dikawal oleh sel-sel pengawal bergantung kepada kepekatan kanji dan juga proses osmosis yang berlaku di antara sel pengawal dengan persekitarannya. So dengan berlakunya pergerakan osmosis ini, maka sel pengawal ini dia akan sama ada menjadi segah dan membengkok ataupun flaccid dan melurus. Berarti dia akan mengawal bukaan liang stoma dengan proses ataupun mekanisme sedemikian. Okey, so bila liang stoma ini terbuka dengan penuh, maka banyaklah gas-gas ini akan bertukar, karbon masuk, oksigen keluar dan sebagainya. Bila liang stoma ini menutup, okey, maka pergerakan gas ini dia akan berkurangan. Bukan sahaja gas berkurangan, tapi molekul-molekul atau wap air juga akan dipengaruhi oleh bukaan liang-liang stoma. Okey, so liang stoma ni juga bergantung kepada banyak. Okey, ada banyak faktor yang akan mempengaruhi pembukaan liang stoma. Selain daripada kesegahan sel pengawal tadi, juga bergantung kepada cuaca seperti suhu yang melampau dan sebagainya. Jika suhu terlalu tinggi, maka dia akan menutup ataupun dia akan buka kecil saja. Jika suhunya terlalu rendah ataupun suhu dia pada tahap optimum, maka dia akan buka dengan lebih besar. Okey, jika suhunya sangat-sangat rendah ataupun macam waktu malam, dia akan bukaan dia tu orang kata sederhana lah. Okey, so dia akan mengawal pengeluaran wap air dengan lebih baik. Okey, so ini ialah bagaimana proses pertukaran gas berlaku pada peringkat daun lah bagi tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau kita tengok juga pada macam tumbuhan paya bakau, okey, dia juga akan menggunakan akar-akar bernafas dia. Okey, akar-akar yang terunjur keluar daripada lumpur tu ke atas, itu ialah akar nafas bagi tumbuhan paya bakau. So tumbuhan paya bakau dia banyak menggunakan akarnya untuk bernafas, mendapatkan udara. Okey, betul kamu pergilah dekat kawasan-kawasan hutan paya bakau, contohnya macam kat Johor ni, ada kat Tanjung Piai tu yang saya pergi hari tu kan. Okey, kamu akan jalan dekat dia punya susu tu, kamu nampak banyak tumbuhan-tumbuhan paya bakau di mana akarnya menaik keluar daripada air laut tadi. Okey, itu ialah akar bernafas. Okey, so tapi mainly pertukaran gas ini dia banyak berlaku dekat bahagian daun lah. Batang dengan akar ni dia tak berapa banyak sangat. Okey, tak berapa main. Okay, yang main place ialah daun. Situlah banyaknya berlaku proses pertukaran keluar masuk antara karbon dioksida dan juga oksigen. Okay, so ingat, dianya bergantung kepada kehadiran cahaya. Ada cahaya, fotosintesis, karbon masuk, oksigen keluar. Okay, tiada cahaya pada waktu malam, respirasi berlaku, oksigen masuk, karbon pula yang akan disingkirkan. Okay, asal tumbuhan dia sebegitu. Okay, dia unik. Okay, sebab dia merupakan tumbuhan ni lah organisma pengeluar. Okay. Bila kita katakan organisma pengeluar ni, berarti dia menghasilkan makanan dia sendiri. So proses ini adalah yang fotosintesis itu ialah proses yang unik bagi tumbuhan sahaja ataupun mikroorganisma yang mempunyai klorofil. Okay. So untuk tumbuhan itulah yang
kita dapat perhatikan bagaimana berlakunya proses pertukaran gas di antara tumbuhan dan juga persekitaran. Okey. Dan apakah kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan? Okey. So, macam manusia juga, tumbuhan juga boleh terjejas dengan pencemaran alam, terutamanya pencemaran udara. Okey. Kesan-kesan jerebu, debu dan juga habuk, okey, terhadap kemandirian tumbuhan. Okey. Kalau terlalu tinggi, terlalu tebal jerebunya, terlalu banyak debu dan habuk di udara, maka dia boleh menyebabkan berlakunya pembentukan macam kita panggil satu lapisan, di mana lapisan ini menghalang cahaya sampai kepada tumbuh-tumbuhan tersebut. So, bila cahaya matahari tidak sampai kepada tumbuhan hijau disebabkan oleh jerebu yang sangat tebal, maka tumbuhan hijau tidak boleh menghasilkan kanji, tidak boleh menjalankan fotosintesis, tak boleh menghasilkan makanan, maka dia pun akan mati. Dan pada masa yang sama juga, bila tiada fotosintesis, maka oksigen juga tidak dapat dihasilkan, menyebabkan udara kita ni semakin tercemar, semakin kotor, dan kita juga dalam long term running boleh pupus. Okey. Itulah pentingnya kita untuk menjaga kebersihan udara, dengan mengelakkan jerebu, dengan mencegah debu dan habuk yang terlalu banyak dibebaskan ke persekitaran, dengan menggunakan teknologi seperti penapis penapis mikron, yang kita boleh pasang di kilang-kilang, di sombong-sombong kilang itu. Kita juga boleh mengurangkan pembebasan gas-gas exhaust, dengan menggunakan bahan bakar yang lebih efisien dan selamat dan sebagainya. So, ini cara-cara kita untuk nak mengelakkan berlakunya jerebu yang terlalu tebal. Kebiasaannya yang paling banyak menyumbang kepada jerebu ialah pembakaran terbuka. Sebab itulah benda-benda ni kita kena jaga, kita kena elak supaya untuk memastikan tumbuhan hijau kita ini dia dapat hidup dengan lebih lama. Bila tumbuhan hijau dapat hidup dengan lebih lama, maka kita juga dapat hidup dengan lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan gas berasid dalam udara. So, bila banyak gas-gas yang dibebaskan ke persekitaran ini, gas-gas beracun seperti gas sulfur dioksida, gas karbon monoksida, bila berkumpul dengan gas-gas ini, maka dia boleh menyebabkan beberapa fenomena seperti fenomena kesan rumah hijau, yang akan menyebabkan pemanasan global. Tapi dalam konteks ini, bila banyak gas-gas beracun di atmosfera, maka bila berlakunya pembentukan air hujan dan hujan ini turun ke bumi, dia juga akan melarutkan gas tersebut, menjadikan air hujan itu ialah air yang berasid. So, bila air hujan ini adalah air berasid, maka berlakulah fenomena hujan berasid, di mana hujan berasid ini dia akan menyebabkan sel-sel tumbuhan mati, dan tanah kita akan menjadi lebih berasid. Bila tanah menjadi lebih berasid, maka tumbuhan dia tak boleh hidup dengan tanah yang terlalu berasid, maka dia akan menjadi kurang subur dan dia boleh mati. So, antara langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global, termasuklah pertama, kita kena usahakan untuk mengharamkan pembakaran terbuka di negara-negara besar seperti Indonesia dan juga China dan juga Malaysia. So, kita kena pastikan bahawa mereka ini perlulah bertanggungjawab, tidak menggunakan jalan yang mudah, membakar hutan dan sebagainya untuk membuka tanah dan menyebabkan jerebu yang berpanjangan. Yang kedua, kita perlu mengehatkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak dalam bandar-bandar besar. Macam dekat Asia ni, Beijing lah, China paling banyak kenderaan bermotor. Bila banyak kenderaan bermotor ada jalan raya, maka banyaklah exhaust akan menghasil. So, dia akan berkumpul di atmosfera, boleh menyebabkan kejadian hujan berasid. Yang ketiga, kita boleh menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Kurangkan tenaga bahan bakar fosil, kita banyakkan tenaga alternatif, tenaga yang lebih hijau, green energy, dan juga tenaga yang boleh diperbaharui. So, ada banyak alternatif yang kita boleh pilih. So, ada banyak cara yang kita boleh usahakan, ada banyak inisiatif yang kita boleh buat. So, daripada peringkat awal inilah kita kena berusaha menjaga kita punya kebersihan alam sekitar kita, supaya pertama, kemandirian tumbuhan dapat dipelihara. Yang kedua, bila tumbuhan hidup, maka organisma-organisma lain juga boleh survive. Tanpa tumbuhan, kita takkan boleh survive dengan baik.
Okey, kalau tumbuhan ini tidak dapat dijaga dia punya kesihatan, kemandiriannya, okey, akan masa akan datang bila tiada langsung pokok dekat bumi ini, maka kita terpaksalah membeli gas oksigen. Benda yang kita dapat percuma setiap hari, kita terpaksa beli di masa mendatang. So fikir-fikirkanlah sebelum anda bertindak. Okey, so sebagai seorang pelajar yang berdisiplin, seorang pelajar yang orang kata masih lagi dalam peringkat yang muda, yang orang kata peringkat yang orang kata masih lagi fresh. So, anda lah yang akan menjadi penggerak negara di masa mendatang. Anda lah yang mampu mengubah segala-galanya dengan ilmu dan pemahaman yang sedia ada. Anda lah perlu akan menjadikan dunia ini menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Okey? So, ini sahaja tentang kita punya perbincangan tentang subtopik respirasi dalam tumbuhan dan juga penamatan bab 2 kita respirasi pagi tingkatan 3 pada hari inilah. InsyaAllah pada kelas yang akan datang minggu depan kita dah pun bersemuka seperti biasa. Anda juga akan balik ke asrama mulai pada hari Sabtu ini 10 hari bulan. Okey, so pada minggu depan kita akan masuk dalam bab 3 iaitu bab pengangkutan. So kita akan tengok tentang bagaimana kita punya bahan-bahan buangan, bahan-bahan nutrien dia diangkut dalam kita punya badan melalui satu sistem yang dipanggil sebagai sistem peredaran darah. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.